Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan teruskan dengan perbincangan jawapan untuk tuition science kertas 1 dan juga kertas 2. Okey, jadi untuk kertas 1, biasakan diri kamu untuk potong jawapan yang kamu rasa salah supaya kamu tidak keliru. Okey, jadi kita cuba. Okey, soalan nombor 1. Antara berikut yang manakah dikelaskan dalam kumpulan yang betul? Okey, ada dua kumpulan, iaitu kumpulan benda hidup dan juga kumpulan benda bukan hidup. Okey, jadi kita tengok satu-satu. Okey, yang pertama ayam dan tikus. Okey, ini betul. Sayur dan bunga. Okey, sayur dan bunga juga mampu menghasilkan makanan sendiri. Jadi dia adalah kategori benda hidup. Jadi jawapan yang ini salah. Okey, jadi untuk A kamu boleh potong. Okey, potong. Okey, manakala kereta. Okey, kereta dah pastilah benda bukan hidup. Jadi yang ini salah. Yang ketiga, mentol. Okey, mentol juga benda bukan hidup. Salah. Jadi tinggal jawapan yang ada adalah D. Okey, kita cek semula. Ayam tumbuhan betul. Pilih air kereta. Okey, betul. Okey, jadi biasakan diri untuk potong jawapan yang tidak berkenaan. Okey, kita teruskan. Okey, soalan kedua. Raja satu menunjukkan seorang budak yang sedang makan sebatang lollipop. Okey, jadi lollipop ni kita tahu benda yang manis. Okey. Ramalkan apakah yang akan berlaku sekiranya dia mengamalkan tabiat tersebut secara berterusan. Okay, berterusan ni maksudnya selalulah. Okay, jadi kita tahu kalau benda manis ni selalu ambil, kita akan mengalami kerosakan pada bahagian gigi. Okay, jadi jawapannya C. Okay, seterusnya. Okay, apakah maksud objek timbul? Okay, untuk faham objek timbul adalah contoh. Okey. Okey, ada satu bekas. Okey, dalam bekas ni ada air. Okey, ada objek ni diletakkan di sini dan objek itu duduk di permukaan. Okey, ini yang dimaksudkan dengan timbul. Okey, jadi antara berikut mari kita tengok yang mana yang sesuai. Okey, A, objek yang berada di atas permukaan air. Okey, macam betul, kita tengok dulu. Objek yang berada di dasar. Dasar ni maksudnya di sini, di bawah. Okay, jadi salahlah B ni. C objek yang ringan, D objek yang berat. Okay, jadi jawapan yang ada adalah A. Okay. Okay, Raja 2 menunjukkan 2 ekor haiwan. Okay, yang pertama kita ada penguin dan yang kedua kita ada burung elang. Okay, jadi apakah ciri yang sama? Okay, jangan silap, yang sama ni kata kunci dia. Okay, yang pertama berbulu. Okey, kita tengok dulu. Boleh jadi betul. Yang kedua berlemak tebal. Okey, yang ini memang salah. Potong. Yang ketiga berbulu pelepah. Dan C bertanduk. Okey, bertanduk ni memang salah lah. Jadi antara berbulu pelepah dan berbulu, yang mana lebih tepat? Berbulu pelepah. Okey, jadi jawapan dia C. Okey, seterusnya Rajah 3 menunjukkan bahagian tubuh manusia. Okey, jadi di sini kamu boleh tengok ada X mata, dan juga Y hidung. Okey, jadi kita tahu mata ni untuk melihat, hidung untuk menghidu. Jadi kita tengok yang mana yang sesuai. Okey, X mendengar. Okey, tak sesuai, potong. Menghidu menggunakan mata, salah. Melihat, okey, betul. Yang kita tengok hidung pula, menyentuh, salah. Jadi yang tinggal mata untuk melihat, hidung untuk menghidu. Jadi jawapan dia D. Okey, biasakan diri kamu untuk potong jawapan yang tidak berkenaan. Okey, seterusnya. Antara haiwan yang berikut, yang manakah dikelaskan dalam kumpulan yang betul? Okey, kata kunci kena sentiasa tengok. Okey, kita ada kumpulan merayap dan juga merangkak. Okey, merayap semut dan lipas, betul. Merangkak buaya dan sesumpah, betul. Okey, tapi untuk pastikan kita tak salah buat,
Kita pergi jawapan 1/1. Okey, jadi buaya merayap. Okey, yang ni salah lah. Okey, buaya tu boleh dikatakan merangkak. Okey, ular dan lalat. Okey, lalat ni tak boleh. Okey, siput, lalat, sesupah, kucing. Okey, jadi yang ni tak sesuai. Jadi yang ada adalah A. Okey. Okey, Raja 4 menunjukkan seekor haiwan. Okey, kita tahu ini ikan. Yang manakah bahagian tubuh yang berlabel P? Okey, P dia label di sini. Jadi sisik adalah bahagian ni. Okey, manakala sirip ekor yang ini. Dalam mata kita tahulah yang ni. Jadi jawapan yang betul adalah sirip. Okey, B. Okey, seterusnya antara berikut yang manakah dibuat daripada batang? Macam biasa, kata kunci mesti kena gariskan. Okey, jadi A. Okey, ini kita tahu ketupat daripada daun. Okey, B ni topi ni pun kita tahu daripada daun. C. Okey, macam betul. Kita tengok dulu. D. Okay, D ni juga daripada daun, iaitu pelebah kelapa. Jadi jawapan yang betul adalah C. Okey, iaitu rotan. Okey. Okey, seterusnya Rajah 5 menunjukkan sejenis tumbuhan. Apakah bahagian yang berlabel Q? Okey, jadi kita ada A batang, B bunga, C daun dan juga D akar. Okey, akar memang confirm salah sebab akar biasanya di bawah. Okey, kurang macam itulah. Okey, bunga. Okey, bunga kita nampak ada kat sini. Okey, batang kita ada. Jadi yang betul adalah nombor 9 C. Okey. Okey, tengok satu-satu, jangan risau. Okey, kita ada masa. Okey, yang seterusnya menunjukkan dua buah bas X dan Y. Apakah perbezaan? Jangan silap. Okey. Okey, bas X lebih tinggi daripada bas Y. Okey, kita tengok. Okey, jadi salahlah sebab ketinggian dia sama. Okey, jadi A salah. Bas Y lebih tinggi daripada bas X, sama juga, salah. Tinggi memang tak boleh. Bas X lebih panjang daripada bas Y. Okey, kalau kamu tengok kat sini pun boleh nampak. Okey, sebenarnya bas X ni lagi pendek. Okey, jadi jawapan yang betul adalah D. Okey, jawapan tu kita boleh tengok satu-satu. Okey, seterusnya. Maklumat berikut adalah mengenai beberapa objek. Okey, Rafi mengambil sebiji bola sepak, bola pingpong, bola tenis sekolahnya dan dimasukkan ke dalam baku mengikut saiz. Okey, antara berikut carta pahala manakah yang mewakili saiz sebenar setiap objek? Okey, jadi kita tengok dulu supaya kita tak silap. Okey. Ini kita bayangkan sebagai bola sepak. Lepas tu kita ada bola pingpong. Okey, lepas tu kita ada bola tenis. Bola tenis ni biasanya lebih besar sedikit daripada bola pingpong. Okey, jadi bila makin besar, saiz carta palang dia akan jadi makin tinggi. Sekejap Okey, paling tinggi lah. Okey, jadi pingpong ni akan jadi kecil sikit. Dan bola tenis ni akan melebihi pingpong tetapi tidak melebihi bola sepak. Okey, jadi kalau ada satu lagi bola yang lagi tinggi, lagi besar, contohnya bola keranjang. Okey, lagi besar. Contoh lagi besar. Okey, carta palang dia akan lagi tinggi melebihi bola sepak. Okey, jadi kita tengok yang tiga ni lah yang ikut soalan. Okey, jadi okey, jadi antara berikut yang manakah mewakili saiz sebenar? Okey, bola sepak betul paling tinggi, bola pingpong melebihi bola tenis. Nampak tak sama. Jadi A ni kita boleh potong dia, salah.
Okey, bola sepak, bola pingpong, bola tenis. Ini nampak macam sama yang kita buat tadi. Cuba tengok. Okey, tapi tak apa, kita check dulu supaya kita tak silap. Okey, ini bola sepak, bola pingpong dan tenis sama. Okey, jadi saya sebenarnya tidak sama. Jadi yang ni potong. Okey, dah objek bola sepak paling sikit. Maksudnya paling kecil lah. Jadi salah. Yang tinggal jawapan dia adalah B. Okey, seterusnya. Rajah 7 menunjukkan secawan kopi yang tidak bergula. Antara berikut bahan manakah yang boleh ditambah ke dalam air kopi bagi menjadikannya manis? Okey, madu kita tahu manis, gula-gula kita tahu manis, peria tidak, mangga muda pun tidak. Okey, jadi antara madu dan gula-gula yang mana lebih sesuai? Okey, jadi jawapan dia yang lebih sesuai adalah madu. Okey, kita kena buat macam ni, potong-potong, okey, supaya kita ada pilihan tu semakin sikit dan akhirnya kita akan dapat jawapan yang lebih tepat. Okey, yang seterusnya, rajah 8 menunjukkan pokok yang layu di dalam sebuah pasu. Okey, pokok ni layu. Apakah inference yang dapat dibuat tentang keadaan pokok itu? Okey, inference ni ingat dia adalah kerana ataupun sebab. Okey, jadi pokok ni layu. Apa sebab pokok ni layu? Itu yang kita kena cari. Okey, jadi pokok akan mati selepas 2 hari. Okey, ini bukan kerana. Ini adalah kesan. Okey, jadi yang ini salah lah. Potong. Pokok memerlukan udara untuk hidup. Okey, ini boleh jadi sebagai untuk kerana ni tak sesuai lah. Untuk inference tak sesuai. Okey. Okay, pokok tersebut tidak berbunga. Okay, juga tidak sesuai. Ini sesuai kalau macam pemerhatian ke. Okay. Jadi yang tinggal ialah pokok tidak mendapat air yang mencukupi. Okay, kalau kamu gabungkan kerana di sini, dia akan jadi sesuai lah. Okay, tengok. Pokok yang layu di dalam sebuah pasu kerana pokok tidak mendapat air yang mencukupi. Nampak dia berkaitan. Okey, jadi nombor 13 jawapan dia adalah sentiasa ingat inference tu maksudnya kerana. Okey. Seterusnya. Rajah 9 menunjukkan sebuah kenderaan. Okey, kita tahu yang ni ambulans. Okey, apakah kepentingan garis kata kunci siren dibunyikan? Okey, menandakan ada kebakaran. Okey, kebakaran ni tak sesuai lah. Biasanya untuk bangunan. Okey, untuk bangunan. Okey, jadi yang ni kena potong. Menandakan ada kecemasan. Okey, macam betul. Okey, menandakan air sudah mendidih. Salah, tak ada kaitan. Menandakan permainan sudah tamat pun salah. Okey, jadi kita terus dapat jawapan B. Okey, semasa buat soalan sentiasa tengok semua jawapan. Okey, supaya kita tak silap. Walaupun kita dah tahu yang ni betul, tapi kita tetap teruskan dengan jawapan C dan D supaya kita dapat pastikan jawapan yang kita pilih tu tepat. Okey, yang terakhir. Antara berikut yang manakah menunjukkan situasi yang benar sekiranya objek dimasukkan ke dalam air? Okey, pemadam. Okey, pemadam ni kita tahu dia berat. Okey, dia lebih daripada air berat dia. Jadi sepatutnya pemadam ni berada di dalam. Okey, jadi A salah. Kunci. Okey, kunci ni kita tahu dia berat. Okey, sepatutnya masuk dalam ni. Okey, betul. Tak apa, kita tengok dulu. Okey, daun. Daun biasanya sepatutnya dia di atas terapung. Okey, jadi yang ni salah. Dan duit shilling, ini confirm lah. Sepatutnya dia di bawah. Okay, jadi jawapan yang tinggal B. Okay, jadi selesai kertas 1. Kamu boleh semak jawapan kamu. Kalau salah, betulkan, tak ada masalah. Ini sekadar latihan. Okay, latihan tambahan. Okay, kita teruskan dengan kertas 2. Okay, rajah 1 menunjukkan sebatang pokok. Okey, untuk gambar rajah macam ni, dia sangat penting untuk kita ingat. Tak ada cara lain, kita mesti ingat di mana kedudukan dia. Okey,
Okey, yang pertama, nombor 1 atas kali ni kita panggil dia sebagai pucuk. Okey, ingat atas kali biasanya kita panggil dia sebagai pucuk. Yang kedua, okey nampak ni. Okey, ni adalah bunga. Okey. Okey, yang ketiga, nampak dia tanda, tengok betul-betul. Okey. Semua tahu kan? Okey, batang. Okey, yang keempat, okey ni yang paling senang lah, daun. Okey, kalau macam ni, dia dalam keadaan tertutup. Apa tu? Okey, buah. Okey, dan yang bawah sekali ni mestilah akar. Okey. Yang ini cara dia adalah ingat saja. Okey. Kalau tak boleh tak dapat semua penuh 6 markah pun sekurang-kurangnya kamu dapat daun, batang, akar, bunga lah. Okey. Dah dapat 4 markah. Okey. Okey, seterusnya. Nyatakan kepentingan. Macam biasa, kertas 2 pun kena garis kata kunci. Okey, apakah kepentingan dia? Okey, yang pertama mestilah sebagai sumber makanan. Okey, buah dia kita boleh makan, pucuk dia boleh makan, daun boleh makan. Okey, sebuah makanan kepada manusia. Okey, yang seterusnya, kita tahu tumbuhan ni menghasilkan apa? Bila berlakunya fotosintesis, tumbuhan akan menghasilkan apa? Oksigen. Okey, jadi oksigen ni penting tak untuk manusia teruskan kehidupan, untuk bernafas? Okey, penting. Jadi itu adalah salah satu kepentingan dia sebagai sumber oksigen kepada manusia. Okey. Okey, nyatakan satu bahagian tumbuhan yang menjadi sumber makanan. Okey, satu bahagian ni maksudnya satu je lah, tak perlu bagi banyak-banyak. Okey, kita tengok balik. Antara semua ni yang mana yang boleh? Pucuk boleh makan, bunga boleh tak? Boleh. Batang pun boleh, daun pun boleh, buah pun boleh, akar pun boleh. Bukan pokok ni lah, tumbuhan. Mana-mana tumbuhan lah yang bersesuaian. Okey. Jadi kalau kamu tulis mana-mana jawapan yang ada pun semua betul. Okey, tapi yang senang ingat adalah buah. Buah ni memang kita tahu memang boleh makan. Okey, sebab kalau macam daun ada pokok yang daun dia kita tak boleh makan. Okey, yang ni yang paling senang ingat. Jadi kalau kamu jawab pucuk pun betul, jawab buah pun betul, jawab akar pun betul, batang pun boleh dan juga bunga, tak ada masalah. Okey. Okey, seterusnya. Okey, terdapat produk kreatif yang boleh dihasilkan menggunakan daun. Kata kunci ingat. Okey, tandakan pada kotak di bawah. Okey, kerusi sesuai atap rumah boleh tak buat daun? Boleh. Ada orang buat rumah dia macam tu. Lepas tu dia letak daun panjang macam ni. Ada? Betul tak? Itulah lebih kurang. Okey, ada. Biasanya rumah dulu-dulu lah. Sekarang ada, mungkin ada tapi tak banyak. Okey. Okey. Kerusi tak sesuai sebab apa? Nak menampung beban tu tidak boleh menggunakan daun, tak boleh. Senduk pun tak boleh lah. Macam mana kita nak cedok kan sebab dia struktur dia lembut. Okey, jadi atap rumah. Okey. Sentiasa pergi satu persatu. Okey, bina carta pengelasan. Okey. Tentang tumbuhan berbunga dan tidak berbunga. Jadi ada 2 kelas. Okey, yang pertama kita mesti buat dulu bahagian dia, iaitu okey, kamu buat elok lah pakai pembaris. Okey, contoh kita tengok. Okey, contoh kita tengok. Yang pertama kita buat kelas dia dulu. Tumbuhan berbunga.
Okey, lepas tu ada lagi satu kelas yang tidak berbunga. Okey, tak payah tumbuhan lah. Okey. Okey, jadi apa-apa sahaja jawapan yang tepat ataupun berkenaan kita terima. Okey, contoh kita boleh bagi pokok orkid. Kita tahu kan ada bunga orkid. Okey, dan satu lagi mungkin pokok bunga ros. Okey. Okey, untuk tidak berbunga pula, contoh yang ada adalah paku pakis ataupun cendawan. Okey. Okey, kenapa cikgu buat dua macam ni? Sebab dia dah tulis di sini dua contoh. Okey, kalau kamu letak sini satu, baru dikira satu. Okey, bila ada macam ni baru dua. Okey, jadi siap dah kita punya carta pengelasan. Okey. Okey, seterusnya jadual 1 menunjukkan ciri-ciri haiwan. Okey, ciri-ciri haiwan. Okey, kita ada burung, ular, ayam dan ikan. Lepas tu ni ciri-ciri dia: berparuh, berbulu pelepah, bersisik dan juga habitat dia. Okey, berdasarkan maklumat, kelaskan haiwan mengikut ciri-ciri berikut. Ni senang je. Okey, berparuh kita tengok. Kalau tak tahu sekalipun tengok jadual. Okey, nampak berparuh, dia ada tanda kat sini. Nampak? Tanda berparuh, dia ada tanda. Jadi kat sini kita boleh tulis yang pertama adalah burung. Okey, dan satu lagi yang berparuh adalah ayam. Okey. Okey, satu lagi yang tidak berparuh ni tak ada. Nampak ni? Tidak. Okey, jadi dia adalah ular dan juga ikan. Okey, mudah kan? Sebab apa? Sebab dia dah bagi maklumat. Okey, berdasarkan maklumat dalam jadual 1, nyatakan haiwan yang bersisik dan hidup di darat. Okey, berdasarkan jadual. Ni bukan fikir sendiri, dia dah bagi tahu berdasarkan maklumat. Okey, cuba tengok lagi. Bersisik. Okey, ini tak ada, jadi burung salah. Ular ada, betul. Ayam tak ada, salah. Ikan ada, betul. Okay, lepas tu maklumat yang kedua dia nak di darat. Okay, di darat kita tengok ikan, air, salah. Ular di darat. Okay, jadi betul. Jadi jawapan dia adalah ular. Okay. Okay, nyatakan dua ciri yang berbeza di antara burung dan ikan. Okey, jadi cara dia adalah mudah saja, tengok balik jadual. Okey, tengok apa beza antara burung dan ikan kan? Burung dan ikan. Okey, jadi burung berparuh berbanding ikan. Okey, itu contoh satu, ciri yang pertama yang berbeza. Okey. Okey, ciri yang kedua kita boleh kata burung berbulu pelepah. Nampak ni? Burung berbulu pelepah, tapi ikan tak ada bulu pelepah. Jadi ayat dia burung berbulu pelepah berbanding ikan. Okey. Jadi kalau kamu nak buat contoh lain boleh guna. Okey, ni tak ada sisik, ikan ada sisik. Jadi ayat yang kamu boleh buat adalah burung tidak bersisik berbanding ikan. Maksudnya burung tak ada sisik, ikan ada sisik. Tu beza dia. Okey. Okey, nyatakan satu kepentingan haiwan kepada manusia. Okey, yang paling penting mestilah sebagai sumber makanan. Ini yang paling senang nak fikir. Okey.
Okey, contoh lain apa lagi? Okey, boleh membantu sebagai pengangkutan. Tapi yang ni zaman sekarang ni jarang lah. Macam dulu kita ada kereta lembu apa semua kan. Okay, tapi dia minta satu saja. Jadi salah satu yang berkenaan, okay, yang memadai pun sudah cukup. Okay, jadi itu sahaja untuk kelas tuition kita. Cikgu harap semua faham. Okay, ada sebarang pertanyaan boleh tanya cikgu melalui WhatsApp lah. Okay, jadi itu sahaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.